Okey, kita teruskan tajuk membina gadget mechanical berfungsi Ni sorry tak nampak berfungsi. So again ada 6 step, 6 langkah untuk membina gadget mechanical berfungsi. Membuat lakaran, sediakan bahan, hasilkan komponen, pasang komponen, uji dan buat kemasan. Okey, 6. Buat lakaran, sediakan bahan, hasilkan komponen, pasang komponen, uji dan buat kemasan. So yang seterusnya, yang pertama kita buat lakaran. So lakaran dibuat secara ceraian. Maksudnya daripada bahan tersebut, apa ceraian-ceraian dia yang kena tahu. So supaya kita boleh tahu gambaran yang lebih terperinci, supaya kita tahu macam mana dia berfungsi, dekat mana dia start bergerak dan dekat mana tempat dia keluarkan. Contohnya ini lampu kereta, mungkin lampu basikal. Yang ini juga kamera DSLR. So bahagian-bahagian dia dicerai-ceraikan dan dilukiskan. So boleh dijadikan dalam satu kertas ataupun kertas yang berlainan. Alright. So membuat lakaran, sediakan bahan. So sediakan bahan, perkara yang kamu perlu ambil kira ialah adakah bahan itu sesuai untuk digunakan. Apakah fungsi yang digunakan? Apakah kegunaan komponen tersebut? Apakah tugas komponen tersebut? So contohnya barang-barang ni lah. So ini contoh alatan pembinaan. So sama ada kita guna pelayar ke, guna tukul ke, guna spanner ke, guna pita pengukur ke. So itulah alatan-alatan dan bahan-bahan yang kamu kena sediakan. Penghasilan komponen setelah kamu membuat lakaran, sediakan bahan dan juga alatan, kamu akan hasilkan komponen tersebut. Sama ada pemesinan, pembentukan, tuangan dan sebagainya. Maksudnya kamu sambung sebagai guna mesin ke, kamu bentukkan dia pada bentuk yang kamu nak ke. So bahan mentah binaan pelbagai saiz dan rupa akan diubah, dibentuk dan diacukan pada bentuk yang bersesuaian serta mempunyai fungsi yang tertentu. Bukan pada apa bahan atau barang yang kamu nak sediakan. So contoh ni menghasilkan komponen. Yang ni cikgu rasa dia tengah kimpal barang bahan tersebut. So besi dengan besi lah, welding. Kalau yang ni cikgu tak sure. Mungkin dia nak mesin bahagian pemesinan, tak silap cikgu. Daripada cikgu fahamlah, mesin supaya dia kemasan dia menarik, dan juga ini dia akan keluarkan satu liquid supaya dia tak panas ataupun dia tak pemesinan ni mudah untuk dilakukan. Alright, yang cikgu faham lah. Yang keempat lah, kita pasang komponen tersebut. Yang pertama, buat lakaran. Yang kedua, kamu sediakan bahan dan alatan. Yang ketiga, kamu menghasilkan komponen. Yang keempat, kamu pasang komponen tersebut. So pasang komponen tersebut menjadi produk atau model yang lengkap. So mempunyai fungsi yang sendiri dan saling terpaut antara satu sama lain. Cikgu rasa dalam pemasangan komponen ni yang paling famous kalau kamu pergi kedai IKEA lah. Kedai IKEA selalunya dia minta untuk kita pasang sendiri. Ataupun kamu beli rak dekat Maidin, dekat Giant dan sebagainya. Kebanyakannya kamu kena buka, kamu pasang sendiri kan. So bahan komponen semua ada, alatan semua ada, tapi yang penting kamu pasang sendiri. So pemasangan kamu ingat IKEA lah. So kemudian kamu menguji dia, step yang kelima. So uji, kamu apa fungsi ujian? Kenapa kita kena uji bahan tersebut? Sebab kita nak tahu tahan lama ke tak. Sama ada ujian dalam makmal. Ujian makmal ni sebab apa? Supaya ujian tu terkawal. Pemboleh ubah tu tetap. Dia tak ada faktor-faktor yang lain seperti angin, seperti faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi barang tersebut. Sama ada hujan dan sebagainya. Dan juga ujian parameter. Parameter ni tak kisahlah ujian beban ke, ujian tarik ke, ujian bergantung. Sebab parameter ni apa parameter yang kita nak ukur? Apa kita nak ukur? Dari segi berat ke, dari segi tahan ke? Dia ada parameter yang tertentu. Ada jenis pengukur yang tertentu. Contoh kalau nak ukur panjang, kita guna meter.
Kalau nak ukur berat, kita ukur kg. Berapa kg yang kita tetapkan untuk barang tersebut. So, yang penting ujian parameter ni, apa yang kamu nak ukur lah. Ujian simulasi, maknanya kamu guna barang tersebut selama contoh seminggu ataupun kamu guna banyak kali. Tengok apa jadi pada barang tersebut. Dan juga membuat prototype. Kamu uji tersebut. Produk diuji sehingga mencapai tahap keupayaan dan memenuhi spesifikasi. Maksudnya, kamu nak barang tu tahan berapa lama. Contoh monopod tadi, kamu nak bagi dia tahan berapa lama. 6 bulan, setahun. Jadi, pengujian yang kamu lakukan tu berbeza. Dan kualiti yang kamu gunakan tu berbeza, bergantung. Dan daripada kamu uji tu, kamu tahu, oh mungkin kamu kena adjust bahagian sini. Mungkin kamu kena adjust bahagian sana. Dan sebagainya. Pembasuhan perlu dilakukan dan penambahbaikan dilakukan sekiranya perlu. So, kita modify dan juga kita improvise supaya bahan ataupun gadget mekanikal yang kita ada tu lebih baik daripada sebelum ni. Ni dari segi teori dia macam boring sikit, tapi sebenarnya dia sangat exciting lah bila kamu try buat tersebut. Dan akhir terkemaskanlah kamu nak menambahkan nilai estetika, nilai seni pada barang tersebut. Sama ada kita guna kemasan sembur, cat sembur seperti mana gambar ni ditunjukkan, ataupun barang-barang yang lain. So, digunakan untuk menutup kelemahan permukaan produk seperti karat dan permukaan yang tidak rata. So, contohnya macam grill, tak nak bagi cepat karat, kita spray dia dengan, tak kisahlah kali hitam ke, kali putih ke, tapi dia dapat mengelakkan daripada karat. Sebab kalau karat ni dia akan merosakkan barang tersebut, utamanya keluli. Itu untuk karat lah. So, membina gadget berfungsi, contohnya, kita tengok slide ni, dia meja yang boleh lipat. Interesting. So, meja yang boleh lipat, dia buat sendiri. Dia ada skru, ada meja kaki, kayu, dia ada komponen pautan yang digunakan. Dia guna konsep pautan. So, tujuan kaki boleh lipat ni memudahkan penyimpanan dan menyibakkan ruang. Contohnya macam dekat dalam kelas, mungkin tak cukup ruang dan kamu nak senang alih. So, kamu bina satu meja yang boleh senang alih. So, kena letak skru. Tapi kelemahan dia mungkin tak boleh letak barang dekat dalam laci dia. Sebab dia tak ada laci pun kan. So, itu bergantunglah pada aplikasi dia. Seterusnya, ni ampaian yang dibuat sendiri, guna pipe PVC. Interesting. So, dia ada guna gelongso dan pautan. Tengok pada gambar tersebut. Okay, dia ada bahan yang digunakan bahan PVC. Okay, ni contoh lakaran dia. Ni tempat nak sangkut lah kot. Cikgu rasa lah tempat nak sangkut dia punya ampaian kamu kan. So, ni pun kena uji juga. Sama ada dia tahan ke, dia seimbang ke. Apa jadi kalau dia letak berat sebelah. So, kita test benda tu setelah kita bina bahan tersebut. Kemudian kita ada tangan dibuat pada, dia ada guna getah, dia ada guna straw, dia ada guna hot glue gun. So, supaya dia genggam tangan tu. So, genggam tanpa menyentuh barang tersebut. Contohnya bahan tu berbahaya ke, so kita gunakan masukkan jari dalam ni, kemudian boleh genggam barang tersebut. Okay, interesting. Bentuk mekanikal yang menarik. Kalau kat sini dia gunakan tali sawat. Okay, menggunakan komponen mekanikal tali sawat. Contoh produk inovasi, ni produk mekanikal. So, dia gunting ni sekali dengan bahagian piece ni. So, kalau bukan gunting, terus angkat pizza tersebut. Interesting. So, ada juga yang ni, benda ni boleh pusing. So, biasanya kan, dia ni susah nak basuh kan. Ataupun, ni kalau macam ni senang untuk disimpan. Sebab dia boleh pusing, jadi semua straight line. Menarik produk inovasi. Produk inovasi lain, basikal sekali dengan stroller. So, sama ada boleh digunakan untuk naik basikal ataupun bawa macam stroller. Yang ni pula dia produk inovasi.
So ini semua menggunakan komponen mechanical. So ni kita peel tanpa menggunakan pisau. So kita letak apple kat situ, kita pulas saja. Interesting. Produk inovasi yang lain ni nak denyek kamu punya bawang putih. Dan juga ini inovasi basikal sekali dengan payung. So mungkin boleh dapat berteduh daripada panas. Okay. Kalau hujan ni mungkin kurang hujan sikit lah. So daripada bahan-bahan yang ada, kita improvise, kita tambah baik supaya dia lebih baik. Supaya jelah dari bentuk ni kita untuk memudahkan pengguna. Alright. Apa-apa barang yang memudahkan pengguna. So ni meja ni boleh lipat dan boleh digunakan balik. Ni ampaian. Ni biasa kat rumah cikgu banyak. Untuk family lah, soalnya letak baju-baju baby dan sebagainya. Kalau yang ni letak buku dan sebagainya. Senang untuk disimpan lah sebab dia senang untuk lipat. So produk inovasi yang lain, dia boleh inject. Ni interestingly dia tekan-tekan ni, dia menggerakkan benda ni. Sama ada dia gerak atas bawah ataupun gerak cengkam dia tu. So yang ni pun sama juga pijak gali dia. Kalau yang ni basikal yang boleh dilipat. Sebab kan basikal selalu guna banyak ruang dekat dalam rumah kan, ataupun jelah menghalang laluan orang lain. So cara nak selesaikan, dia bagi basikal yang boleh lipat. Okay, so itu contoh penambahbaikan lah produk inovasi untuk barang-barang tersebut. So penambahbaikan again kena dibuat sekiranya ada kegagalan dari segi fungsi dan juga kecacatan pada reka bentuk. Misalnya dia mudah karat ke, ataupun dia tidak berfungsi sebagaimana dia sepatutnya berfungsi. Dan kegagalan fungsi dan kecacatan reka bentuk boleh menyebabkan produk tersebut tidak dapat beroperasi seperti yang sepatutnya dan mungkin menyebabkan risiko kemalangan dan berbahaya lah kita. Okay, so aspek cadangan penambahbaikan, kita boleh tambahbaikan dari segi rupa bentuk dia, ataupun tukar bahan dia, ataupun tukar fungsi dia, ataupun tukar kemasan dia. So kalau kamu tengok bahan-bahan yang projek inovasi sebelum ni, dia ada perubahan dari segi rupa bentuk, ada perubahan dari segi bahan yang digunakan, ada perubahan dari segi fungsi yang digunakan, dan juga ada perubahan dari segi kemasan yang digunakan. So ini secara teorinya macam ni lah. Dan pada masa sama, kalau kita praktikkan betul-betul, dia nampak menarik dan seronok untuk dilakukan. So itu sahaja untuk tajuk mekanikal kali ini. Cikgu harap kamu belajar sesuatu, dan apa-apa soalan kamu boleh komen pada mana-mana video cikgu. Okay, terima kasih.